ada satu pintu namanya pintu Rayyan, tak layak masuk kecuali orang yang berpuasa. Kemudian orang yang berpuasa Allah bayar, ada yang cash dan ada yang bertanggung. Dalam nas yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa, dia akan dapat dua kelebihan. Apa kelebihannya? Pertama, kelebihan kegembiraan ketika berbuka. Buka ni dua. Pertama, buka puasa sungguhlah, suara. Yang kedua, buka dengan mana raya. Tengok penyimpan Muhab besar raya, kata dia tahu dah esok tak raya lagi, tapi dia nak kalau boleh berlaku underdog. Satu kejutan, buat kejutan. Macam pasukan bola Malaysia lawan dengan Singapura. Singapura buat kejutan, kita mati-mati kata menang. Dia kalau kita macam mana, takziah lah. Sungguh sangat. Saya tak tengok dia orang sebut ngajur cepat. Tuan-tuan, gambaran gembira tak boleh nak tafsir. Bila dengar saja raya Allah SWT, umur 80 tahun tu, bukan 8 tahun. Ini satu kurniaan Allah. Biasa tuan-tuan. Saya ingat masa kampung-kampung dulu, masa kecil, kadang-kadang kita tengok dia hatuk dah pakatnya dah umur 80, 70. Hari raya walaupun dia miskin, dia cari baju baru dia selah pakai. Tengok lepas Allah bagi, rasa seronok, teruja. Kalau tak rajin pergi masjid pun hari raya datang masjid. Mari saya macam mana ni semangat raya. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Gembira ketika bertemu dengan Tuhan. Orang kalau dapat satu amanah atau tanggungjawab, dia buat dengan sempurna, dia akan rasa seronok bila bertemu dengan orang yang mengamanahkannya. Dia berjayalah tu, dia akan rasa seronok. Maka begitu juga orang yang berpuasa, dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan suka kepada orang berpuasa. Kemudian seterusnya saya terpaksa langkau tuan-tuan, masa tak sempat. Kemudian seterusnya, orang yang beri makan orang berpuasa. Ini pun satu hal yang galak kepada kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara lain kata Nabi sallam, "Man fatarasa iman falahu ajruhu min ghairi an yanqusa ajru sahibihi syai'a." Siapa yang beri buka orang berpuasa, maka dia dapat pahala orang tu dengan pahala orang yang buka puasa dengannya, tak kurang sikit pun. Kita kawan dia buka puasa, tapi syaratnya pahala kita habiskan apa pun, sayang. Dan nak puasa letih. Tapi sekarang tidak, sebab nikmat Allah, rahmat Allah, dia beri kepada orang tu pahala, dan pahala orang itu tak kurang pun. Mana konsep menang sama menang, laba sama laba, untung sama untung. Tengok Allah. Kemudian seterusnya kita masuk pasal yang keempat. Kenapa kita disuruh berpuasa? Jawapan standard banyak. Kalau nak sebut jawapan standard, kerana inilah kewajiban, kerana inilah kefarduan, kerana inilah rukun Islam, kerana inilah yang menghasilkan takwa, kerana nak menjadi hamba Allah yang saleh, kerana nak masuk syurga, kerana selamat daripada neraka. Itu jawapan yang kita fahamlah. Tapi kita nak ambil sedikit hikmah di sebalik puasa tersebut. Pertama, kenapa Allah suruh kita puasa? Ditanya kepada seorang sufi ahli tasawuf, kenapa Allah suruh kita puasa? Kata dia, liuji al-ghani, untuk melambarkan orang kaya. Untuk melaparkan orang kaya. Tuan-tuan, saya cuba elaborate sikit. Pertama, kalimah lapar ni satu kalimah yang orang takut, orang gerung dengar. Sebut apa ni minta maaf, minta ampun, minta maaf.
batu bisnes buat nega makan minum ni tak akan rugi, kecuali tak sedap sungguh daripada orang. Betul lah, tak? Tapi kalau sedap memang batu. Jadi lapar ni hampir tak ada dalam kaum orang kaya. Orang kaya tak pernah lapar, tuan-tuan. Dia makan 16 kali sehari. Pagi breakfast 4 kali. Mula-mula nak pergi kerja, breakfast. Sampai kat kerja, lepas pangkat, makan sekali lagi. Kemudian kawan ajak pula, tak apalah hari ni kemung aku mari dah. Sedang buat kerja klien, mari makan pun dia. Kan mewah. Kita satu kajian dibuat oleh seorang profesor matematik. Dia tulis dalam depan kertas bilik dia, matematiklah kamu sebelum kamu di matematik. Dia pun andaikan umur 60 tahun, kita tidur 30 tahun tak termasuk tidur dalam majlis ni. Kemudian kita duduk dalam tanda 10 tahun. Suka duduk dalam tanda lama. Duduk atas meja makan 15 tahun. Itu normal. Duduk atas meja makan 15 tahun. Tengok, jangan main nampak je sikit-sikit tu. Suka. Syekh, panggil dia makan. Kalau tak ada kedai banyak, dia kata maknanya itu kita kata. Jadi orang-orang kita ni tak pernah lapar. Tuan-tuan tak pernah lapar, saya pun tak pernah lapar. Baru nak lapar macam tu. Baru nak lapar, baru nak pukul 2 ke baru nak lapar kali 3 ni. Cuma harap puasa. Dah lapar macam mana tuan Ustaz? Hak lapar saya sebut, Sayyidina Abu Bakar pernah 6 hari tak makan. Jangan cuba, cuba hari ni aku nak buat cabar. Ya, pernah 6 hari tak makan. Nabi dalam sejarah dia pernah letak batu sendal pada perut dia, ikat dengan kain ataupun dengan tadi. Tuan-tuan pernah buat? Tak, makan air batu tu. Tak pernah lapar. Ini lapar. Pernah Nabi tengah hari buta, tengah hari, orang Arab biasa tidur tengah hari, pergi keluar seorang-seorang, temu Abu Bakar. Abu Bakar apa pasal Apa yang aku pasal tengah-tengah ondoi temu Umar. Ya Umar, apa pasal? Lapar ya Rasulullah. Ada baca kat dalam sekarang apa? Tak ada. Ini lapar. Lapar ni tak ada dalam kaum orang kaya. Orang kaya gula naik tak sedar. Gula naik 20%, 30%. Allah, sikit sangat tadi. Sikit lah. Dia cakap yang tadi ada gula air naik, gula dia naik. Kan lain. Kita nak kata macam mana? Maknanya bagi dia tak ada masalah. Orang fakir, miskin, orang biasa tanya, minyak naik susah. Akhirnya mereka pula naik minyak. Tapi mereka tak kisah hak makan kereta besar Merc 500. Takkanlah fikir minyak naik, minyak tak naik. Malu korang je. Kereta besar-besar hebat, Lamborghini, kereta jenis Audi, beli sampai 400 ribu minyak, nak isi 50 riyal kan tak boleh. Tak kena sangat nak bincang dia tu. Jadi mereka ni tak ada kaum mikir macam tu. Jadi bila mereka tak pernah lapar, mereka tak pernah kisah orang lapar pun. Tak pernah tuan-tuan. Dan golongan macam ini dipanggil likailah yakunu daulatan bainal aghnia. Likailah takuna daulatan bainal aghnia. Jangan jadi dunia ini harta kita berkisar pada orang kaya.